ke? Astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي سيدنا محمد كافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين. شؤل له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi semua dengar ke? Maksudnya jelas tak? Takut tak jelas? Jelas. Okey, baik. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kepada kita kesihatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kepada kita taufik dan hidayah. Semoga kita dapat amalkan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Jadi kita akan sambung daurah kita yang mana sebelum ini telah kita bincangkan tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk yang seterusnya adalah 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka buka pada muka surat yang ke-14 yang tadi setelah kita bincangkan tentang sifat ma'an. Maka kita akan masuk kepada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam ini Khalif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah wa alimihi wa alikum wa bisairil salihin fi darain amin ya rabbal alamin. Antara perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala disebut wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan, ada 20 sifat. Dan sebahagian daripada sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 20 sifat. Maksudnya sifat mustahil banyak, seperti mana yang kita sebut tadi. Sifat wujud, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Tapi para ulama radhiyallahu ta'ala mengambil 20 sifat ini dan menetap ia sebagai wajib dipelajari atas setiap individu Muslim. Begitu juga sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. Tapi yang asasnya adalah 20 sifat ini. Iaitu ia merupakan lawan bagi 20 yang wajib di sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya merupakan sifat-sifat yang berlawanan dengan 20 sifat yang wajib bagi Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat mustahil ini adalah lawan bagi 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara seterusnya, sifat yang mustahil ini ialah apakah 20 sifat tersebut? Maka disebut dalam kitab pertamanya Adam, artinya tidak wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat dengan wujud. Lawannya Adam tidak wujud. Jadi kita akan baca maksudnya secara lajunya
laju, dan dalil ni ada pada muka surat ke-18. Nanti kita akan bincangkan dalil kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu mustahil bersifat dengan tidak wujud ataupun adam. Jadi dalil secara terperinci ni akan kita bincangkan pada muka surat ke-18 nanti, insya-Allah. Jadi yang pertamanya adam, iaitu tidak wujud. Yang keduanya hudus. Apa dia hudus? Baru diciptakan. Hudus adalah lawan bagi sifat qidam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib bersifat dengan qidam. Itu apa dia? Tiada permulaan. Lawannya adalah hudus. Hudus adalah baru diciptakan. Itu lawan bagi qidam. Yang seterusnya, nombor 3, turul adami, artinya binasa. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan baqa, kekal. Lawannya ada turul adami, iaitu binasa. Kekal lawannya binasa lah kan. Yang keempatnya pula, al-mumatsalatu lil hawadis, artinya serupa dengan makhluk. Pada sifat yang wajib bagi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu bersalahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baharu. Maka lawan dia apa dia? Lawan dia adalah serupa dengan makhluk. Ini sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud apa dia mumasalah ataupun mumathatu lil hawadis? Apa maksud serupa dengan makhluk? Maka dalam kitab ni, dia dalam kitab Mubarahim ni ada perincikan A, B, C, D. Yang pertamanya, apakah maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu serupa dengan makhluk? Dengan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai jirim, seperti mana kita ada jirim, diri kita ada jirim. Apa maksud dia? Bermaksud zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai isi padu. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai isi padu. Seperti mana yang disebut tadi, apa dia? Setiap daripada kita ataupun setiap daripada jirim mesti mengambil ruang. Setiap daripada jirim mesti mengambil ruang. Itu sifat makhluk ataupun sifatnya haru bagi yang ada pada diri kita, ataupun yang ada tidak sama dengan yang mana makhluk mempunyai jirim dan mempunyai ruang, dia perlu mengambil ruang ataupun perlu mengambil isi dan sebagainya. Itu yang pertama. Pertama, kita nafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serupa dengan makhluk dengan kita nafikan bahawa kita menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai jirim, bermaksud zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai isi padu. Jadi kita nafikan perkara tersebut kerana dia merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, faham? Seperti yang kita sebut tadilah, setiap sesuatu mengambil ruang, hatta udara pun sendiri mengambil ruang daripada belon dan sebagainya. Itu sifat jirim, yakni makhluk yang baharu. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu. Itu A. Yang B pula,
Okey, maaf. Tadi tiba-tiba internet wifi mati. Pasti kenapa. Jadi yang B-nya pula adalah ataupun dengan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sifat baru yang wujud pada jirim. Apa contohnya sifat baharu yang wujud pada jirim? Apa yang sifat baharu yang ada pada diri kita? Contohnya yang selalu kita ada tangan, ataupun kita ada mata, kita ada telinga, kita ada mulut, kita ada badan, dan itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat demikian. Allah Subhanahu wa taala, lalu sifat tersebut ada pada jirim, maka kita nafikan perkara tersebut. Yang C pula, ataupun berada pada suatu arah bagi sesuatu jirim, ataupun berada pada satu arah bagi sesuatu jirim, mendipaksi bagi sesuatu jirim yang sini maksudnya ataupun berada pada satu arah bagi sesuatu jirim objek. Dengan maksud ataupun menjadi dipaksa suatu jirim yang lain. Okey, terjemahan Melayu je lah kan. Jadi dengan maksud sini ada, maksudnya kita, jirim kita yang duduk di sini, jirim kita ni mempunyai arah. Kita ada arah objek di depan, kita ada objek di belakang, dan kita ada objek di kanan, dan ada objek yang berada di kiri kita. Jadi seperti mana makhluk, dia ada mempunyai arah bagi sesuatu yang lain. Maksudnya kita sekarang duduk dekat sini, telefon, ada arah hadapan. Lepas tu belakang, contohnya almari, ada arah belakang. Tepi kerusi, jadi arah kiri. Jadi itu makhluk mempunyai sifat, dia berada pada satu tempat yang mana tempat tersebut ada objek, di belakangnya ada objek, di kanannya ada objek, di kirinya ada objek, di bawahnya ada lantai, di atasnya ada ceiling. Jadi makhluk ini maksudnya ada arah baginya, bagi dirinya ada arah, ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu makhluk. Itu yang C. Adapun yang D pula, dia menjadi arah, menjadi paksi bagi jirim yang lain. Contohnya menjadi paksi bagi jirim yang lain, maksudnya sekarang ni meja di hadapan, kita berada di belakang. Macam saya lah, depan saya ni meja. Ni meja kan. Okey, sekarang ni berada di hadapan meja. Di hadapan meja. Menjadi arah bagi satu objek yang lain. Kita berada di hadapan meja. Ataupun phone. Saya berada di hadapan phone. Sekarang saya tengah cakap depan phone kan. Ada berada di hadapan phone. Ataupun dinding kita belah kiri. Saya berada di hadapan dinding. Hadapan dinding. Lantai contohnya. Saya berada di atas lantai. Itu perbezaan antara C dan depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Adapun di satu objek yang mengarahkan kepada kita. Mengarahkan kepada kita. Perbezaan antara C dan D. Maksudnya ataupun berada pada suatu arah bagi suatu jirim objek. Kita ada arah, depan kita ada objek dan sebagainya. Yang D pula ada dipaksi bagi satu jirim yang lain. Paksi tu maksudnya arah lah. Kiri, kanan, depan, belakang. Maksudnya tepi kita ada apa? Phone. Contohnya depan kita phone. Okay, sekarang ni kita berada di depan. Depan phone. Itu maksud D. Ada pun maksud C. Di hadapan kita ada phone. Maksud C. Ada perbezaan antara C dan D. Habis. Ataupun yang E pula, ataupun memerlukan tempat ataupun masa. Jadi Subhanahu wa ta'ala, antara sifat yang mustahil baginya adalah memerlukan tempat ataupun masa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan tempat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada masa. Seperti mana kita masa pukul 2 dan sebagainya kan. Sekarang pukul 2.30.
ada masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersalahan bagi segala yang baharu. Allah Taala tidak begitu. Yang seterusnya pula G. Yang G adalah yang F. Ataupun zat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sesuatu yang baharu. Zat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sesuatu yang baharu. Apa dia contoh sifat yang baharu? Okay. Kulit cerah ataupun kulit gelap, seperti panjang, pendek ataupun gemuk, kurus, ataupun sifat-sifat yang baru yang lain lah, wangi, apa ni, macam-macam lah sifat-sifat baru yang lain. Semuanya Subhanahu wa taala bersalahan bagi segala sifat yang baharu. Habis. Yang seterusnya adalah G ataupun zat Allah Subhanahu wa taala. Okey, perbezaan antara B dan F. B ni dia sifat duduk pada jirim. Beza dia sifat duduk pada jirim, seperti hijau duduk pada botol. Ada botol air. Contoh. Okey, hijau duduk pada botol air. Iaitu sifat berada pada jirim. Allah Subhanahu wa taala sifat baharu yang wujud pada jirim. Seperti Allah Ta'ala tu duduk dekat jirim. Yang tu kita nafikan lah. Itu sifat yang mana sifat tersebut duduk dekat jirim. Seperti warna hijau. Kita nafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukanlah seperti warna hijau. Kerana warna hijau ini perlu duduk pada jirim. Bukanlah seperti sifat hijau yang mana hijau ini perlu kepada jirim. Itu yang B. Adapun yang F pula, ataupun zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sesuatu yang baharu. Maksudnya, kita lah, kita ada sifat baharu apa dia? Kita boleh bergerak, ataupun kita, apa sifat baharu kita? Boleh menangis, apa ni? Ataupun tinggi, rendah, dan sebagainya. Okey, terus. Ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sebab dan tujuan dari segala perbuatannya dan hukum hakamnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam kita makhluk, kita buat sesuatu, contohnya ada tujuan. Contohnya apa dia, kita makan, apa tujuan kita? Tujuan kita nak kenyang. Ataupun kita ada tujuan apa dia, bekerja apa dia. Contohnya seorang itu bekerja sebab nak apa, nak memberi nafkah kepada anak isteri dia. Itu tu contohnya. Pun dia tujuan dia bawa kereta, kenapa dia bawa kereta? Dia bawa kereta sebab nak pergi satu destinasi yang lain. Ada tujuan lah kita buat. Contohnya buat sesuatu adalah tujuan yang dibuat. Diminum air sebab apa? Sebab dahaga. Itu tujuan. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan sesuatu dengan tanpa ada tujuan. Adapun firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Untuk diri kita. Itu bukan tujuan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah tujuan makhluk itu sendiri. Sebab apa? Kita sebagai makhluk duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan kita adalah untuk beribadat kepada Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun tujuan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada. Maksudnya
Allah Subhanahu Wa Taala buat sesuatu tu dengan tanpa tujuan, sutinya daripada tujuan dan hukum hakamnya. Adapun semua yang maksudnya semua yang maksudnya orang seorang itu beribadat, semua tu kembali kepada faedah tersebut, kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya hukum hakam, tidak boleh berzina. Sebab apa tidak boleh berzina? Manfaat dia kembali kepada manusia itu sendiri. Seperti apa dia? Seperti tak boleh berzina sebab apa? Sebagai keturunan. Untuk menjadi keturunan. Jadi untuk menjadi keturunan manusia ni tidak boleh berzina. Jadi manfaat tersebut kembali, tidak boleh mencuri. Sebab apa tak boleh mencuri? Sebab ni ada orang mencuri. Jadi akan berlaku perbalahan yang teruk. Semua maksudnya semua yang Allah Subhanahu Wa Taala buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri tujuan dan tiada dan tujuan dan tiada hukum hakamnya. Habis. Okey, yang kelima pula adul qiyami binafsihi, artinya memerlukan kepada sesuatu yang lain. Wujudan Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada sesuatu yang lain. Itu antara sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud yang pertama dengan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sifat yang memerlu kepada tempat. Menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang memerlukan kepada tempat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah sifat mesti perlu kepada tempat. Itu yang keduanya pula, ataupun berhajat kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya, ataupun dipanggil sebagai pencipta. Berhajat kepada pencipta, ayat mudah yang menentukan ciri-cirinya, ataupun mukhassis dirujuk kepada maksudnya seperti mana yang kita sebut tadi, yang menentukan ciri-ciri kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada mukhas. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan ala binafsi. Jadi lawan bagi qiyamu ala binafsi adalah adamul qiyam binafsi, kan? Adamul qiyam binafsi, yang dengan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sifat yang perlu kepada zat, dan yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah zat yang perlu kepada yang menentukan ciri-cirinya. Yang perlu kepada pencipta. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta segalanya. Dalil ni maksudnya kita akan terang pada pusat 18 nanti. Yang keenam pula, at-ta'addud artinya berbilang-bilang. Ini lawan bagi wahdaniyah. Dari wahdaniyah dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala itu esa ataupun tiada sekutu pada zatnya. Maksudnya tiada zat yang seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Itu dipanggil sebagai kam munfasil. Kita cerita detail juga. Yang keduanya kita nafi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu berjuzuk-juzuk. Itu dipanggil kam muttasil yang berhubung dengan zat. Maksudnya kita menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu manusia. Kita ada juzuk-juzuknya, kita ada kepala, kita ada tangan, kita ada perut dan sebagainya. Manusia. Jadi manusia zatnya ada juzuk. Jadi ada pun zat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama tidak berjuzuk seperti manusia ada muka, tangan, kaki dan sebagainya. Yang itu kita nafi. Yang keduanya kita nafi ada zat yang sama macam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kam munfasil. Munfasil ni bercerai daripada zat.
Muttasil ni berhubung dengan zat. Maksudnya berhubung, maksudnya berjuzuk. Maksudnya zat yang berjuzuk, beranggota dan sebagainya. Okey, yang itu yang pertama. Adapun yang kedua pula, kita nafikan Allah Ta'ala mempunyai berbilang-bilang pada sifat. Pada segi kam muttasil yang berhubung, dan kita nafikan pada kam muttasil, kita nafikan kepada kam munfasil yang bercerai. Maksudnya yang bercerai, munfasil dengan maksud kita menafikan ada sifat lain yang sama seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nafikan perkara tersebut. Kita nafikan ada sifat yang lain sama seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keduanya pula, kam muttasil, kita nafikan bahawa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Dengan maksud macam mana? Bukan maksud berbilang-bilang di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh banyak sifat. Bukan. Maksud di sini kita nafikan sifat Allah Ta'ala itu berbilang-bilang dengan maksud contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kudrah, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan ilmu. Maka dengan satu kudrat, bukan dengan berbilang-bilang kudrat, dengan satu kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta seluruh alam ini. Maksudnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada kudrat A, tak ada kudrat B, tak ada kudrat C, tak ada kudrat D. Yang hanya ada satu kudrat. Dengan satu kudrat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta segalanya. Ataupun sama juga dengan ilmu. Dengan satu ilmu, bukanlah Allah Ta'ala itu ada ilmu A, Allah Ta'ala itu ada ilmu B, Allah Ta'ala ada ilmu C, Allah Ta'ala ada ilmu D. Tak. Kita nafikan pada perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu ilmu sahaja. Dengan satu ilmu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segalanya. Dari perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Itu maksudnya tidak berbilang-bilang pada sifat. Pada segi kam muttasil. Adapun pada segi kam muttasil pada af'al dan kam munfasil pada af'al, dengan maksud adalah kita nafikan bahawa ada perbuatan lain yang menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kam munfasil pada af'al. Kita nafikan ada perbuatan lain yang sama macam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dia kuat seperti, contohnya kuat dia seperti kuat perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kita nafikan perkara tersebut. Tak betul lah. Adapun kam muttasil pada af'al, maka di sini ada khilaf di antara para ulama radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan kam muttasil pada af'al adalah dengan maksud, ada yang mengatakan tidak menafikan kam muttasil pada af'al. Sebab apa? Sebab ini adalah dikatakan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dia? Membuat segala-galanya lah dengan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendiamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memadamkan kebakaran dan sebagainya. Maka setengah ulama berpendapat dia tidak menafikan kam muttasil pada af'al. Adapun setengah ulama berpendapat juga dia menafikan juga kam muttasil pada af'al. Kerana apa dinafi? Kerana dikira seperti mana sifat tadi itulah. Seperti mana sifat kudrat ada satu, begitu juga dengan satu kekuasaan, dengan satu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta segala-galanya. Jadi dinafikan juga berbilang-bilang pada af'al. Kerana apa? Kerana sumber satu kudrat. Dengan kudrat tersebut adanya razik.
rezeki, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Satu, tapi jenis dia banyak. Maksudnya at-ta'addud, berbilang-bilang. Jadi kita baca balik nanti dari itu secara maksudnya secara spontan dia. Dalam buku pula disebut dengan menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala tersusun dari sesuatu benda. Yang maksud zat Allah Subhanahu wa taala berjuzuk. Maka yang B ni pula, ataupun Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu pada zatnya dan sifatnya. Maksudnya ada yang lain yang sama macam zat Allah, ataupun ada sifat yang lain sama macam sifat Allah. Yang ketiganya pula C, ataupun wujud satu kuasa lain yang memberi kesan. Dan maksudnya ada satu kuasa lain yang memberi kesan pada sesuatu perbuatan. Contohnya ada satu kuasa lain yang memberi kesan pada satu perbuatan. Maksudnya siapa yang membakar ni? Maksudnya api yang membakar. Oh, itu salah. Maksudnya tak ada sesuatu yang lain, semuanya tak ada kuasa belaka. Yang ada kuasa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala alam. Jadi yang ke-8, yang ke-7-nya pula al-ajzu. Ajzu ni adalah lawan bagi sifat qudrah. Al-ajzu adalah lawan bagi sifat qudrah. Ajzu artinya lemah, tidak berkuasa menciptakan ataupun membinakan sesuatu yang harus. Maksudnya sebab kita sebut tadi kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala bertakluk pada sesuatu yang harus, kan telah kita bincangkan tadi. Maka disebut dalam kitab ini al-ajzu artinya lemah, maksudnya tidak berkuasa menciptakan atau membinasakan sesuatu yang harus. Sebab itu kerja bagi kudrah. Al-karahiyah pula artinya, karahiyah ada banyak maksud kat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 maksud karahiyah. Apa maksud karahiyah? Karahiyah artinya tiada berkehendak mewujudkan sesuatu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maksudnya buat sesuatu itu kerana apa? Kerana terpaksa. Itulah itu antara sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala melakukan sesuatu itu kerana terpaksa, tidak berkehendak. Dengan bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mewujudkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak mewujudkan sesuatu. Sepertilah kita tengok apa? Maksudnya kita tengok COVID-19 ni. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang kata konspirasi dan sebagainya, tak apalah, tapi kita kena tahu bahawa semua yang berlaku di dunia ini, yang berlaku pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kata perkara tersebut tak boleh terjadi, mesti tak akan terjadi. Kita kena yakin. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendak perkara tersebut jadi, mesti jadi. Sebab apa? Di perincian dia kata. Ataupun Allah Subhanahu wa taala melakukannya dalam keadaan terlupa. Terlupa pula. Kita manusia ada sifat terlupa. Allah Subhanahu wa taala bukanlah terlupa. Terlupa. COVID-19 dah ada dah. Oh tak. Allah Ta'ala kehendak perkara tersebut. Jadi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, tugas kita apa dia? Tugas kita apa yang berlaku ni, kita sabarlah dengan wabak, dan kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa, kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang syekh di Mesir disebut, dia kata kita perlu memperbanyakkan selawat pada waktu sekarang ni. Dan antara maksudnya cara untuk cepat menolak bala balik, maksudnya apa yang menimpa kita semua ini, dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa turunnya bala?
ada berlaku maksudnya bala dan sebagainya, satu bala lah ni kan. Sebab apa? Itu tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa berlaku kemurkaan? Sebabnya banyaknya dosa makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan cara macam mana kita nak, maksudnya kita nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan cara kita beristighfar. Antaranya kita istighfar, kita minta astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita banyakkan membaca istighfar. Ataupun kita berselawat seperti mana yang disebut di dalam hadis, kalau kita berlawat kepada Nabi SAW sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala ataupun para malaikat akan berselawat kepada kita 10 kali. Jadi para malaikat bila berselawat kepada kita kembali 10, dia akan membalas dengan istighfar, memohon ampun kepada orang yang berselawat. Maka 10 kali, sekali selawat 10 kali balasan untuk dapat pengampunan daripada Allah, ataupun malaikat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. Jadi Syekh, maksudnya para Syekh radhiyallahu taala anhum, mereka membanyakkan selawat, memula dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala ini akan terangkat daripada negara kita, negeri kita dan seluruhnya, insya-Allah. Maksud di sini karahiyah dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya dalam keadaan terlupa. Ini sifat mustahil lah. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu itu dalam keadaan terlupa. Yang si pula, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melakukan secara lalai, terlalai. Oh, tiba-tiba dah cipta, dah cipta. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Yang di pula ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya dengan tersebab. Seperti contohnya, sebab ni macam mana? Contohnya macam pisau. Kita ambil pisau kan. Kita ambil pisau, kita potong daging. Lepas tu kita kata bila kita potong daging tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada sebab untuk menghantar kekuasaannya. Maksudnya dengan sebab kita potong daging, siapa yang potong daging? Kalau kita beriktikad bahawa yang motong daging tersebut adalah pisau, di situ ada syirik, salah. Patutnya dalam hati kita beriktikad bahawa kita bila memotong daging, yang memotong daging tersebut semuanya atas kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu berlaku atas kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah pisau yang memotong, tetapi pada segi hakikat ni, pada segi sebenarnya dalam ilmu tauhid, yang memotong itu adalah Allah Subhanahu. Itu maksudnya bita'lil, dengan bersebab, seperti mana pisau. Kita tak boleh beriktikad bahawa pisau yang memotong. Adapun yang memotong itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan hal tersebut. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melakukan dengan semula jadi, seperti mana api. Api sifatnya adalah membakar. Seperti api tabiatnya ataupun sifatnya, sifat semula jadi api ialah membakar. Maka kita tengok api pada kertas, lalu kertas tersebut terbakar. Bila kita tengok kertas tersebut, kita kena iktikad di dalam hati kita yang membakar kertas tersebut bukanlah api. Yang membakar kertas itu adalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala yang bakar kertas. Senang nak sebut. Allah Subhanahu Wa Taala yang bakar kertas tersebut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada tabiat pun untuk mencipta sesuatu.
Atau Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya yang semula jadi. Semula jadi. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala, api tersebut tiba-tiba terkena gas, api yang membakar dah. Sebab apa? Dalilnya berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika mana beliau Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tetapi api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka itu tanda bahawasanya yang membakar bukan api. Kalau yang membakar itu ialah api, nescaya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, nescaya Nabi Ibrahim akan terbakar. Tapi yang membakar tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya atas kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maka kuatlah pegangan kita bahawasanya semua makhluk, maksudnya tiada berkuasa Allah Taala. Maksudnya kita bercakap ni pun, dia bercakap ni pun semuanya atas Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Eloknya lah saya dapat bercakap semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak izinkan saya bercakap, saya tak boleh. Kita melihat sekarang ni semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak izinkan kita melihat, tak boleh melihat. Kita mendengar ni pun semuanya atas izin Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh mendengar. Sama juga kita merasa, maksudnya macam kita memegang, contohnya kita pegang kita pegang buku kita. Semua tersebut atas izin ataupun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak bagi rasa tersebut, kita tak akan rasa. Sebab itu bila seseorang itu betul-betul mengenal, maksudnya betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sifat tersebut dia akan rasa bahawa diri dia lemah. Diri kita ni tak ada apa-apa. Diri kita ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Bila dia tahu perkara tersebut, maka maksudnya kuatlah pegangan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Sebab itu kalau kita renung betul-betul, kita berfikir dengan hati kita, dengan pemikiran kita, maka seorang itu, sebab tu disebut para ulama radhiyallahu man arafa, dia kata man arafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan dapat mengenal Tuhannya. Maksudnya diri kita ni sendiri yang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kena kaji dulu. Banyak nikmat Allah Taala bagi. Bulu matanya ada apa? Ada dekat mata ada bulunya, dekat telinga. Kenapa Allah Taala tak telinga kat sini? Hidung macam ni bentuk, mulut macam ni bentuk, ada janggut, ada rambut, ada badan, ada tangan, semuanya. Semua tu diri kita sendiri ni banyak semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dapat, maksudnya kita tahu perkara tersebut dan kita hayati perkara tersebut, dan maka akan lahir daripada hati kita, maksudnya sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab akhir zaman ini ramai yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran sendiri sebut wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi itu sedikit tentang kehendak, maksudnya. Jadi yang ke-9 pula, al-jahlu artinya tidak berilmu. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan tidak berilmu, dan begitu juga sifat-sifat yang menyerupai jahil, iaitu zon. Zon apa? Zon 70% ataupun 75%. 75% yakin, 25% tak yakin, itu dipanggil zon. Adapun syak 50-50. 50 yakin, 50 tak yakin, itu dipanggil syak. Adapun waham adalah 25 yakin, 75 tak yakin, itu dipanggil sebagai
syak. Zon, kalau yakin apa? Yakin 100% yakin lah. Kalau ilmu adalah 100% tahu. Adapun zon 75%. Syak 50-50. Waham 25% saja yang dia yakin. Adapun jahil zero. Jahil zero lah. Tak tahu langsung. Jahil zero kosong. Yang pertama ilmu, bawah dia zon. Yang kedua ni syak. Yang ketiga ni waham. Bawah sekali jahil. Jahil pun ada pembahagian ni, ada jahil murakab dengan ada jahil basit. Murakab ni dah lah jahil. Lepas tu tak tahu ini jahil. Itu dipanggil jahil murakab. Jahil yang bersusun-susun. Murakab ni maksudnya bersusun-susun. Dah lah jahil. Lepas tu dia tak sedar yang diri ni jahil. Itu dia jahil murakab. Adapun jahil basit ni adalah dia jahil tapi dia sedar yang dia tak tahu. Itu jahil basit. Itu pembahagian tentang mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan jahil. Okey, yang ke-10 pula lawan bagi sifat hayat. Yang ke-11 as-samamu artinya peka, lawan bagi sifat sama. Al-ama artinya buta, lawan bagi sifat sifat apa? Ama bagi sifat basar. Dan yang terakhir al-bukmu artinya bisu, ia adalah lawan bagi sifat sifat kalam. Jadi habislah 20 sifat. Bukan tak habis, itu baru berapa? 13 kan? Ada lagi adalah sama sajalah, maknawiyah pun ma'ani dan makna sama saja. Maksudnya samalah kaunuhu ta'ala antara sifat mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaunuhu ta'ala ahyan, kaunuhu ta'ala mautan, kaunuhu ta'ala samaman, ta'ala aman, kaunuhu ta'ala al-bukma. Itu sifat maknawiyah. Jadi sambungkan semua ni, ma'ani ada 14. Campurkan ma'ani ada 5, 19. Tambah 1 nafsiyah ada 2. Jadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga ada 2. Maka pada muka surat ke-18 ini, dengan keterangan ini jelaslah segala sifat yang berlawanan dengan sifat ma'nawiyah. Itu saja. Dengan keterangan ini jelaslah segala sifat yang seperti mana adanya sifat lawan bagi ma'ani, begitu juga seperti mana ma'ani lawan dia, tapi begitu juga ma'nawiyah, kerana kedua-duanya lazim, melazimi. Apabila ada ma'ani, ma'nawiyah. Okey, tidak boleh tidak ada ma'nawiyah kalau tak ada ma'ani. Kalau anak ma'ani mesti ada ma'nawiyah. Kedua-duanya mutalazimasi, saling ada dan saling ada mengada dua-dua. Okey. Maka sebab itu dalam kitab ini, dalam Ummul Barahin ini, dia hanya cerita pada sifat ma'ani pun sifat ma'nawiyah dia sama saja macam lawan bagi sifat ma'ani. Habis. Adapun perkara yang Allah Ta'ala ialah mewujudkan perkara yang harus dan membinasakan. Jadi antara satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah mewujudkan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Itu adalah sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala harus untuk mengadakan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus juga mentiadakan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengadakan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga harus untuk mentiadakan kita. Contohnya kita sekarang ada, Allah Ta'ala harus dia untuk seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan kita dan sebagainya kan. Itu antara sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu adalah apa dia? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ini adalah ataupun terjemahannya mewujudkan fi'lu kulli
mungkinin au tarkuhu, melakukan ataupun mewujudkan perkara yang harus didasarkan. Jadi ada satu sifat, maka kesemua sifat yang telah kita sebut ada 40 sifat. Ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan lawan bagi sifat yang wajib, dan ada satu sifat yang harus, iaitu Allah Subhanahu wa taala harus untuk mewujudkan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala harus juga untuk mentiadakan sesuatu. Habislah sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa minit lagi, ada dalam 10 minit lagi untuk kita, maksudnya kita masuk kepada dalil-dalil bagi sifat yang disebut, yang telah disebut. Maka kita tengok nombor 1 ya. Nombor 1. Dan menerangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ialah pencipta, Qadim, alam semesta. Sekiranya alam semesta ini tidak mempunyai pencipta, bahkan terjadi dengan dirinya, maka pasti akan berat sebelah salah satu daripada dua perkara yang bersamaan tanpa sebab. At-tarjihu biduni tarjih. Keadaan ini mustahil pada akal. Apakah dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Dalil bagi Subhanahu wa taala adalah hadhil makhluk ini, ataupun disebut dalam ini penciptaan. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk-makhluk ini, ada dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun penciptaan alam. Maksudnya alam semesta ini tidak qad ciptakan. Ataupun kalau kita tengok buku-buku Arab, dia kata hazihil makhluqat. Dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan, wujudul alam, adanya alam ini. Adanya alam ini menjadi dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa alam ini menjadi dalil bagi wujud Allah Subhanahu wa taala? Kerana alam ini asalnya adalah boleh dan boleh tiada. Contohnya, ada dan boleh tiada. Boleh dan boleh tiada ya. Tak adalah. Contohnya, boleh ada dan boleh tiada. Maksudnya, pada alam ni sama berat je. Boleh ada dan boleh ada, itu sama berat. Tiba-tiba alam ada. Tiba-tiba alam ada. Bila ada, maka dia lebih berat pada belah ada dan ringan pada belah tiada. Kan? Maka disebut dalam kitab ini, mustahil pada segi akal, dua penimbang yang sama berat, A dan B, dua-duanya sama berat. Tiba-tiba A lebih berat daripada B dengan tanpa pemberat. Boleh tak? Oh, mustahil pada akal lah. Sebab apa mustahil pada akal? Macam mana dua-dua perkara yang sama-sama berat, tiba-tiba A boleh jadi lebih berat daripada B dengan tanpa sebab. Jadi perkara itu mustahil pada segi akal. Mestilah ada yang memberatkan A, yang menyebabkan A lebih berat daripada B. Mesti ada sampai A lebih berat daripada B. Begitu juga dengan alam ini. Mesti ada yang mencipta, yang memberatkan pihak adanya alam ini
Sehingga kan B tak ada menjadi ringan, tidak ada, tidak wujud kan. Mesti ada yang memberatkannya. Maka yang memberat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terjadi dengan sendirinya. Kata sekiranya alam ini tidak mempunyai pencipta. Okey, dia tak ada pencipta langsung. Bahkan terjadi dengan sendirinya, maka pasti berat sebelah salah satu daripada dua perkara bersamaan tanpa sebab. Macam A dan B tadi tu. A dan B, kedua-duanya sama berat. Tiba-tiba A dengan sendirinya. Boleh tak berlaku macam tu? Tak boleh. Mustahil lah. Mesti ada yang memberat bagi penimbang A tadi itu. Sebabkan A tersebut boleh berat daripada yang B. Tak ada whiteboard. Ada whiteboard senang nak cerita. Minta maaf. Okay. Keterangan dia macam tu. Maksudnya A boleh, mana A boleh berat dengan sendirinya. Kita tak boleh fikir perkara tersebut, bahkan perkara tersebut adalah perkara yang mustahil, takkan berlaku. Akal kita tak boleh terima perkara tersebut. Maka dengan sebab itu, dalil yang menunjukkan kepada penciptaan alam semesta ini ialah kemestian wujudnya alam berserta dengan sifat-sifat baharu yang tidak qadim seperti pergerakan, tidak bergerak dan lain-lain. Jadi dalil bagi bahawasanya Subhanahu wa ta'ala adalah wujudnya alam ini, kemestian wujudnya alam ini. Dia tidak alam ni wujud. Tengok dengan panca indera kita musyahadah, kita nampak. Kita nampak dengan mata kepala kita yang bahawa alam semesta ini wujud. Itu tanda bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Tak boleh pemberat lebih berat daripada B dengan tanpa pemberat. Mesti ada yang memberatkan. Jadi yang memberatkan pihak adanya alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam ini tercipta dan sebagainya. Itu bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, contohnya ada orang tanya kepada kita. Contohnya, okeylah ustaz macam tu. Okey, saya fahamlah kan. Maksudnya kita ni sebab kita bermula dengan tiada, lepas tu kita ada. Tapi jadi kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, fahamlah. Jadi ustaz, contohnya lah kalau orang tanyalah, tapi ustaz, saya lahir-lahir langit dah ada dah. Oh, saya lahir-lahir langit ada. Saya tak pernah pun tengok langit tiada. Jadi langit ni baru ke qadim ustaz? Contohnya orang tanya kat kita. Macam mana jawab? Dunia ni baru ke qadim? Sebab lahir-lahir memang dah ada lah. Ke kau dia lagi? Tak ada. Semua bila lahir ni mesti dunia dah ada kan? Mesti langit dah ada dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu langit itu qadim ke baru? Caranya adalah disebut dengan kita melihat sifat-sifat yang ada pada langit. Apa sifat yang ada pada langit? Warna biru. Ada tak sifat warna biru pada tempat yang lain? Botol. Ada sifat langit juga ada sifat gelap. Ada sifat berwarna putih dan sebagainya. Jadi berubah-ubah sifat. Jadi berubah-ubah sifat disebut dalam kaedah wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan setiap sesuatu yang ubah-ubah maka dia ialah hadis baru. Jadi langit juga adalah semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Jadi seterusnya dalil yang menunjukkan kepada penciptaan sifat-sifat yang ada pada alam semesta ialah perubahannya dapat dilihat dengan panca indera manusia. Dalil yang menunjukkan pada penciptaan sifat-sifat yang ada pada alam semesta ialah
perubahan yang dapat dilihat dengan pandangan. Kita mana tahu, macam mana kita boleh tahu yang dunia ini baharu, alam ini baharu, dengan panca indera kita, kita tengok perkara tersebut boleh berubah-ubah. Bukit asalnya berada dekat satu tempat, boleh dia bukit yang lain, sama bukit yang lain, ditarah dan diratakan lalu dibuat bangunan. Jadi sama sifat bukit, kedua-dua ni yang besar tu pun sifat dia tanah. Bukit B ni pun yang ditarah ni pun sifat tanah juga. Jadi kedua-dua ni mempunyai sifat yang sama. Maka bila mana bukit B ni boleh berubah, A pun harus untuk berubah. Maka di situ kita tahu setiap sesuatu yang berubah, maka dirinya baharu. Bila mana baharu, mesti ada yang menciptakan. Tak boleh tercipta dengan sendiri. Seperti mana A dan B tadi, yang sama berat, A boleh ada dan boleh jadi, tiba-tiba A berat, maka mesti ada yang mencipta. Maka siapakah yang mencipta tersebut? Yang mencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta. Hadis. Itu sekadar, maksudnya itu sekadar apa yang sempat kita bincangkan pada petang ini, dan insya-Allah dari seterusnya kita akan bincangkan pada hari esok, insya-Allah pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Kalau perlu kepada masa tambahan untuk kita habiskan kitab ini, jadi mungkin saya nak minta izin ambil masa sedikit 20 ke 30 minit untuk hari esok untuk kita habiskan juga kitab daurah kita, insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, maaf saya tak boleh buka dekat dalam sini. Dan siapa-siapa yang ada soalan boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti insya-Allah kalau ada persoalan saya cuba jawab, dan kalau ada sesiapa yang tidak faham dan sebagainya boleh PM, dan insya-Allah saya akan jawab insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. Jadi semua itu yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asnal insana la fi khusr alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله تعالى أعلم بالصواب. جزاكم الله خيرا أستاذ.